Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Alright, bersama saya lagi Sir Faiz untuk subjek prinsip perakaunan. Okey, untuk video kali ini saya nak share dengan kamu semua macam mana kita nak jawab soalan dalam bab 3 tingkatan 4. Kita belajar pasal apa sayang? Kita belajar pasal dokumen sebagai sumber maklumat perniagaan. Kita ada belajar pasal invoice, kita ada belajar pasal nota debit, nota kredit dan banyak lagi. Lepas tu saya ada menyentuh rapat berkaitan dengan diskaun tunai dan diskaun niaga. Lepas tu kita ada cerita lagi berkaitan dengan dokumen bukan sumber. Okey, untuk hari ni punya video, bila habis video ni, apa yang kamu semua akan dapat? Kamu tahu, oh daripada dokumen ni, oh maklumat yang perlu kita take out adalah ini dan sekian. Okey, sekarang ni kita akan cuba jawab soalan dan kita akan tengok macam mana. Alright, so jom tengok soalan. Okey, kalau kita merujuk kepada soalan yang pertama, kita boleh tengok dia adalah invoice daripada Pasaraya Ping Ping. Okey, kalau kita tengok belah atas kiri tangan kamu, belah atas kiri dia menunjukkan salinan. Alright, lepas tu dia menjual kepada kedai. Okey, dia ada tunjuk dijual apa. Lepas tu dia bagi tahu 3,900, dia dapat diskaun niaga 20% dengan sebanyak 390 dan jumlah dia adalah 3,510. Okey, lepas tu tengok dekat bawah tu syarat 5% 7 hari. Okey, sekarang kita tengok soalan dia. Soalan yang pertama dia ada menyatakan, dia kata Pasaraya Ping Ping akan mencatat invoice-nya di dalam apa dan kedai menjadi apa kepadanya. Okey, pertama sekali Pasaraya Ping Ping dia memegang salinan. Betul, nama dia dekat atas, so dia pegang salinan. Bermakna invoice ni kita akan catat dalam jurnal jualan. Maksudnya Pasaraya Ping Ping yang jual. So Pasaraya Ping Ping kena mencatat ini di dalam jurnal jualan. Okey, dan kedua dia kata dan kedai menjadi apa kepadanya? Kedai akan menjadi akaun belum terima kepada Pasaraya Ping Ping. Maksudnya kedai belum bayar lagi kepada kedai Ping Ping. Maksudnya Ping Ping belum lagi terima. Sekarang ni kita merujuk kepada kedai Ping Ping. Kedai Ping Ping belum lagi terima duit daripada kedai Yi. Okey. So, sekarang kita tengok soalan yang B. Pasaraya Ping Ping menyimpan salinan invoice dan invoice asal disimpan oleh, of course lah, kalau Ping Ping pegang salinan asal kedai lah kan. Dia dua nama je kat situ, tak Ping Ping Yi. Macam tu lah. Tapi kalau Pasaraya Ping Ping pegang salinan, maksud dia yang jual, Pasaraya Ping Ping dia yang beli, dia pegang asal. Okey, so kedai Yi yang akan pegang asal. Alright, nombor C. Nombor C pula. Okey, soalan C. Dia kata nyatakan akaun yang manakah akan didebitkan dan dikreditkan oleh Pasaraya Ping Ping bagi urus niaga di atas. Okey, untuk soalan ni kita balik dekat dalam dokumen tadi. Okey, dia kata Pasaraya Ping Ping dia nak debit dan kredit dekat apa? Pertama sekali kita tahu Pasaraya Ping Ping ni dia jual dia punya inventory dan dia tahu akaun belum terima dia bertambah. Okey, soalan saya, inventory adalah aset dan juga ABT juga adalah aset. Sekarang ni dia jual inventory dia. Inventory dia berkurang ke bertambah? Berkurang. Dan dalam masa yang sama, akaun belum terima dia bertambah. Betul? Okey, yang keduanya, kita tahu bila inventory adalah aset, aset berkurang belahnya kredit. Yes, ingat aset tambah debit, aset tolak kredit. Itu dia. Okey, liability equity tambah kredit, liability equity tolak debit. Alright, good. So sekarang kita tahu yang inventory adalah tolak. So dia berada di sebelah kredit. Dan sekarang kita balik kepada akaun belum terima. Sekarang ni akaun belum terima punya hutang bertambah. So sekarang akaun belum terima bertambah, dia adalah aset bertambah belah debit. So kita tahu debit adalah akaun belum terima. Dalam nama dia adalah kedai Yi. Betul. So Pasaraya Ping Ping nak catat apa? Debitnya adalah akaun belum terima dalam bracket kedai Yi. Lepas tu kreditnya adalah inventory. Okey. Okey, tengok yang D. Berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh kedai Yi pada 10 Mei 2007? Kalau kita merujuk kepada dokumen yang tadi, kita tengok dia beli, Pasaraya Ping Ping jual pada 6 Mei. Betul. Dia kata dalam masa 7 hari kamu akan dapat 5%. So, kedai Yi dia tanya,
Kalau kedai bayar pada 10 Mei, berapa yang perlu dia bayar? Betul. Sekarang ni jumlah dia selepas tolak diskaun niaga adalah 3510. Okey, 3510 daripada itu adalah jumlah dia. Okey, sekarang 6 Mei ke 10 Mei. 6 Mei ke 10 Mei lebih ke 7 hari. Kita kira 6, 7, 8, 9, 10. 5 hari. So maksudnya dia masih entitled untuk dapatkan 5% diskaun tunai tu. Okey, so pertama sekali 3510 kamu kena darab dengan 5% akan dapat berapa? Okey. 35 saya pun nak kena tekan kalkulator gitu. 3510 kamu kena darab dengan 5%. Kamu akan dapat 175 50 sen. So 3510 tolak 175 50 sen. So kamu akan dapat 3334 50 sen. Dia kata berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh kedai pada 10 Mei. Yang ini dia perlu bayar adalah sebanyak 3334 50 sen. Tadi kan amount dia adalah 3510. So daripada 6 Mei ke 10 Mei dia masih lagi dalam tempoh 7 hari tu. So dalam tempoh 7 hari tu dia masih lagi boleh entitled untuk dapatkan 5% tu. So daripada 3510 tu kamu kena darab dengan 5%. Lepas tu kamu akan dapat 175 50 sen. So 3510 kamu kena tolak dengan 175 50 sen, kamu akan dapat 3334 50 sen. Okey, sekarang kita tengok yang D. Jumlah jualan yang dicatat di dalam jurnal jualan Pasaraya Ping Ping ialah, okey, dia kata jumlah jualan yang dicatat dalam jurnal jualan Pasaraya Ping Ping. Sekarang ni berapa yang Ping Ping jual? Dekat invoice tu berapa? Adalah 3510. Kita ambil amount jumlah tu 3510. Lepas tu yang dia dapat diskaun tunai tu kan, pasal kedai dapat diskaun tunai tu, itu kita akan settle nanti dekat dalam buku tunai. Berapa yang diterima dan berapa yang dibagi diskaun. Tapi sekarang ni berapa yang perlu dicatat adalah sebanyak 3510 tanpa mengambil kira diskaun tunai. Alright. Okay, back. Okay, setakat ni faham tak? Jelas? Okay, ingat, pertama sekali kamu kena tahu dia punya diskaun niaga. Yang kedua, kamu kena tahu dia punya diskaun tunai. Okay, dalam invoice pertama sekali dia akan tolakkan kamu punya invoice tu. Kalau macam tadi, amount dia adalah okay, 3,900. Okay, lepas tu kamu darab dengan 20% sebab diskaun niaga dia 20%, kamu akan dapat 3,510. Okey, darab lepas tu tolak lah, sorry. Kalau kamu nak senang, kamu tolak je baki dia berapa, 80%. Ini ada cara dia. So kamu akan dapat 3,510. So daripada 3,510 tu, okey, sekarang ni kamu nak dapat 5% ke tidak? Okey, sekarang ni nak dapat tak 5% tu? Macam mana nak tahu? Dia kata dia beli 6 Mei, dia bayar 10 Mei. Dalam masa 7 hari ni dia punya syarat dapat 5%. Sekarang ni daripada 6 Mei ke 10 Mei lebih tak 5 hari? So lebih tak 5 hari, lebih tak 7 hari? Tak lebih, so dapat diskaun 5% tu. Alright, so sekarang kita cuba tengok soalan yang seterusnya. Okay, kita tengok. Okay, untuk soalan yang ini dia bagi dokumen adalah nota debit. Okey sayang, saya nak tanya, nota debit fungsinya apa? Pertama sekali, nota debit fungsinya adalah untuk memberitahu pembeli yang hutangnya telah ditambah. Sebab apa berlakunya hutang ditambah? Mungkin terkurang charge, ataupun tersalah charge, ataupun terlupa masukkan charge dan sebagainya. Alright. So sekarang ni kita tengok nota debit. Okey, pertama sekali Pasaraya Ping Ping, dia bagi lagi letterhead Pasaraya Ping Ping. Lepas tu kepada kedai. Okey, sama lagi. Sekarang ni nota debit salinan. Okey, salinan. Siapa yang megang salinan? Okey, sekarang kita tengok mengapakah nota debit dihantar oleh Pasaraya Ping Ping kepada kedai? Pertama sekali untuk memberitahu kedai yang hutangnya telah ditambah daripada jumlah invoice tu. Tadi jumlah invoice dia adalah 3,510 betul, tanpa mengambil diskaun tunai belum lagi. Lepas tu tiba-tiba dia rupanya dalam soalan ni, kalau kamu tengok dekat dokumen ni, dia kata harga satu dozen tuala terlupa charge RM15 sehelai. So sekarang ni kalau kita tengok dekat dalam invoice tak ada tuala. So maksudnya ada tuala tu tapi dia terlupa charge RM15 sehelai. So sekarang ni alright.
Okey, kalau kamu tengok, kalau dia ambil RM15 sehelai, 180 kamu bahagi dengan RM15, kamu akan dapat 12. Maksudnya dia beli tuala tu sebanyak 12 sahaja sayang. Alright, lepas tu kamu tengok okey, nombor yang B. Berdasarkan salinan nota debit di atas, Pasaraya Pimping akan membuat catitannya di dalam. Okey, Pasaraya Pimping akan catat ni dalam apa? Bila dia hantar nota debit kepada kedai. Pertama sekali tadi dia jual kepada kedai, betul? So, bila dia nak tambah hutang dia tu, dia kena catat juga dekat dalam jurnal jualan juga untuk menambahkan hutang kedai itu sendiri. Alright. Yang C, siapakah yang menyimpan nota debit asal dan di manakah catatan akan dibuat? Okey, pertama sekali siapakah yang akan memegang nota debit asal? Of course, Pasaraya Pimping akan memegang yang salinan. Okey, sebab dia yang keluarkan nota debit tu. Dan kedai akan memegang yang asal sebab hutang dia yang bertambah. So, nota debit tu akan dihantar daripada Pasaraya Pimping kepada kedai. So, Pasaraya Pimping akan pegang salinan dan kedai akan pegang asal. Alright. So, sekarang kita tengok yang D. Nyatakan akaun yang akan didebitkan dan dikreditkan dalam ledger kedai. Okey, pertama sekali kita kena tengok dia nak ledger kedai. Pertama sekali kita nak tengok dia kata apa yang perlu didebitkan dan dikreditkan. Okey, kalau kamu tengok kedai, pertama sekali bila kedai dia punya hutang dah bertambah, so pertama sekali apa yang bertambah? Okey, kena cari dulu nama akaun dia, inventory. Dan yang kedua yang bertambah adalah ABB. Sebab kedai adalah ABB. So, dia kenapa ABB? Sebab kedai belum bayar lagi kepada Pasaraya Pimping. Inventory, asset, liability, ABB. So, sekarang ni inventory dia bertambah ke berkurang? Bertambah sebab dia beli barang masuk. Hutang dia dengan ABB bertambah ke berkurang? Bertambah juga. Okey, sekarang ni asset tambah, debit, liability tambah, kredit. Jangan lupa berapa yang bertambah tu. Selepas tolak dengan diskaun yang ke tu, kita akan dapat 162. Okey, so sekarang ni kita dah tahu apa debit, apa kredit. Apa debit, apa kredit. Okey, so debit adalah inventory dan kredit adalah ABB. ABB siapa? Pasaraya Pimping. Okey, good. Kita dah tahu dah apa yang perlu debit dan kreditkan. Guna balik konsep 5 step tu. Alright. Dia kata tunjukkan catatan yang perlu dibuat oleh Pasaraya Pimping dalam ledgernya. Of course lah, kalau kita pergi kat kedai Pimping, Pasaraya Pimping, kita kontrakan je balik. Okey, pertama sekali apa yang dia buat? Dia ada inventory dan juga EBT. Inventory dia berkurang ke bertambah? Okey, inventory asset, ABT pun asset. Inventory berkurang ke bertambah? Berkurang sebab dia jual. ABT dia bertambah. So asset kurang, kredit, asset tambah, debit. Jangan lupa berapa? 162, 162. So kita tahu debit dia adalah ABT. Siapa? Kedai. ABT tu kena, sekarang kita kena tahu. Okey, kalau dulu dalam bab 2 kita tulis ABT, ABB. Tapi dalam bab atas ni kita kena tahu yang ABT tu siapa nama dia. Kita spesifikkan dia. Okey. Dan kredit adalah inventory. Okey. Habis dekat situ. Okey, setakat ni faham? Alright. Sekarang ni kita akan cuba buat latihan yang ketiga. Okey, jom tengok slide. Okey, kalau kita tengok latihan yang ketiga ni. Okey, sekarang ni tengok. Syarikat Harvinder menjual barangnya kepada kedai Mehua, sebuah perniagaan runcit dengan syarat jualan seperti berikut. Dia kata 5% diskaun niaga bagi pesanan 5,000 unit barang dengan harga RM5 seunit. Lepas tu dia kata nombor 2, 20% diskaun niaga bagi pesanan melebihi 10,000 unit barang dengan harga RM5 seunit. Okey, dia kata hitungkan diskaun niaga dan kos seunit bagi setiap syarat jika kedai Mehua membeli. Okey, dia membeli berapa? 5,000 unit dan 10,000 unit. Okey, pertama sekali kita tengok balik. Okey, pertama sekali kita tengok balik. Okey, sekarang ni kalau dia beli 5,000 unit, 5,000 unit. Okey, dengan harga berapa ringgit? RM5 juga kan? RM5 seunit. So 5,000 unit, kamu kena darab dulu dengan RM5. Berapa yang kamu akan dapat? Dah kira dah? Okey, ambil kalkulator, kira 5,000 unit darab dengan RM5. Kamu akan dapat 25,000. Okey, sekarang ni dia kata kamu akan dapat 5% daripada amount ni. So 25,000, kamu kena darab 5%, kamu akan dapat 1250. So kamu tolakkan dengan 25,000, kamu akan dapat
23,750. Ini adalah jumlah yang perlu kedai Mei Hua bayar. Tapi dia lepas tu soalan dia kata dan kos seunit. So 23,750 kamu kena bahagi dengan berapa unit? 5,000 unit. Okey. So kamu akan dapat satu harga barang tu adalah RM4.75. Alright. So kita dah tahu kalau dia beli dengan 5,000 unit dengan harga RM5 satu unit, dia akan dapat RM4.75. Penjimatan sebanyak 25 sen. Sekarang ni kita tengok kalau dia beli dengan 10,000 unit. Boleh? Okey, kalau dia beli 10,000 unit sama juga dengan harga RM5 seunit. So 10,000 darab RM5 dapat berapa? 50,000. Okey, sekarang ni dia kata kalau beli 10,000 unit barang kamu akan dapat berapa persen? 20%. So 50,000 kamu darab dengan 20%, kamu akan dapat 10,000. So 50,000 tolak dengan 10,000 kamu dapat 40,000. Okey, ini adalah jumlah yang dia dapat. Okey, yang kedai mewah perlu bayar. So 40,000 kamu perlu bahagi dengan 10,000 unit barang. Sebab unit dia dah naik So kamu akan dapat RM4. Okey, sekarang boleh balik kepada saya. Jelas tak? So sekarang kita tahu kalau dia beli dengan 10,000 unit barang, dia akan dapat satu unit tu dengan harga RM4 sahaja. Jika dia beli dengan 5,000 unit barang, dia akan dapat satu unit barang tu dengan harga RM4.75 dengan kos penjimatan sebanyak 25 sen. Tapi kalau dia beli 10,000 unit barang, dia dapat penjimatan sebanyak RM1. Mana untung? So kita tahu kalau beli banyak untung lah kan, kalau beli sikit tak untung. Tapi dia bergantung, selalunya dia bergantung kepada prestasi perniagaan itu sendiri. Okey, setakat ni faham tak? Ada apa-apa lagi nak tanya? Ingat sayang, pertama sekali kamu perlu tahu diskaun niaga dan diskaun tunai. Diskaun niaga adalah untuk menggalakkan pembeli membeli barang secara pukal. So dia beli banyak, banyaklah. Beli banyaklah diskonnya. Macam diskaun lah, macam RM1 tu macam diskaun lah satu unit barang tu daripada RM5 jadi RM4. Dan kalau dia beli 5,000 unit barang dia dapat RM4.75. So satu unit barang tu dia cuma kurangkan 25 sen saja. Okey, itu adalah diskaun niaga. Kalau beli banyak, so lagi untung, lagi banyak diskaun dia. Tapi diskaun tunai pula adalah apa? Diskaun tunai adalah untuk menggalakkan pembeli membayar hutangnya secara cepat. Okey, dan saya ingat bila kad invoice apa-apa kita mesti tolak dulu dengan diskaun niaga, baru kita darab dengan diskaun tunai. Dalam soalan apa-apa sekalipun, kita kena tolak dulu jumlah invoice, kena tolak dulu dengan diskaun niaga. Okey, jumlah tu baru kita darab dengan diskaun tunai. Ingat, jumlah yang selepas kita tolak dengan diskaun niaga tu, kita akan baru kita akan tolak dengan diskaun tunai. Itu adalah dia punya rules, jangan lupa. Alright, setakat ni ada apa-apa soalan tak untuk dokumen ni? Dokumen senang je sayang. Kamu perlu faham je dokumen tu untuk apa. Invoice untuk pembeli secara kredit yang dikeluarkan oleh pembeli kepada yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Penjual akan pegang salinan, pembeli akan pegang asal. That's it. Sama juga nota debit dan nota kredit. Nota debit untuk menambahkan hutang. Siapa hantar? Penjual akan hantar kepada pembeli untuk bagi tahu hutang pembeli itu dah bertambah. Okey, nota kredit. Nota kredit untuk mengurangkan hutang pembeli. Okey, sekarang ni siapa hantar? Penjual akan hantar kepada pembeli untuk memberitahu hutang pembeli dah berkurang. Itu sahaja sayang. Lepas tu kalau kamu fikir, kenapa hutang tambah? Mungkin sebab terkurang charge, terlupa charge dan sebagainya. Okey, kenapa pula tiba hantar nota kredit? Nota kredit sebab mengurangkan hutang. Mungkin sebab terlebih charge. So dia nak kurangkan harga dia dekat invoice tu, dia hantar nota kredit. Dan mungkin juga pembeli tu pulang balik barang. So kita nak kurangkan hutang dekat dalam invoice tu, so kita hantarlah nota kredit dan sebagainya. Setakat ni jelas tak sayang? Alright, itu sahaja untuk dokumen sumber. Saya harap kamu semua dapat aplikasikan apa soalan-soalan dokumen ni, sebab dokumen ni dia sangat crucialnya nanti bila kamu nak buat kamu punya kerja khusus. Kat situ kamu akan baru nak tahulah pasal dokumen. Dokumen penting sayang, kamu kena tahu. Tapi don't worry, dokumen tak susah. Kamu perlu tahu dia punya konsep tu apa. Ingat. Tapi yang paling menarik dalam dokumen ni, of course bukan paling menarik lah, paling famous, paling hot orang kata adalah invoice, nota debit, nota kredit. Lepas tu mungkin ada memo sikit dan mungkin ada
sedikit berkaitan dengan bil tunai dan sebagainya. Yang lain-lain tu kurang lah, tapi ada juga kena baca. Jangan lupa maklumat debit, maklumat kredit. Jangan nonton debit, nonton kredit lain ya sayang. Jangan lupa jangan tertukar. Okey, kat situ. Okey, itu sahaja daripada saya. Sampai kita jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa like, share dan subscribe kita punya channel. Alright, so see you on the next video. Bye. Assalamualaikum.